Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani kami rakamkan di World Trade Center Kuala Lumpur. Pastinya kita sedang sihat, duduk di rumah dan ibu bapa begitu dekat dengan anak-anak mereka ketika ini. Sama ada mereka terus ada aktiviti yang disediakan oleh keluarga ataupun pihak sekolah. Pastinya semuanya menjadi satu perkara yang penting apabila kita diminta untuk terus tinggal di rumah ataupun stay at home dalam waktu PKP ataupun MCO ini. Antara yang menjadi bualan adalah bagaimana proses pendidikan anak-anak kita ketika era PKP ini. Sudah memasuki hampir sebulan, adakah pembelajaran berlangsung dengan lancar ataupun ada masalah, terutamanya apabila diminta untuk melakukan tugasan-tugasan sekolah tidak seperti di dalam kelas tetapi melalui e-learning ataupun e-pembelajaran. Adakah prosesnya lancar? Adakah situasinya begitu menyeronokkan bagi ibu bapa dan juga pastinya anak-anak itu sendiri ataupun begitu sukar dihadapi oleh para guru, para pelajar dan juga ibu bapa? Itu jelas apabila kita lihat posting ibu bapa, sama ada mereka yang gembira, sama ada mereka yang begitu resah dan ada yang juga yang marah-marah kepada guru-guru. Suara-suara sumbang yang mengatakan terlampau banyak kerja rumah ataupun kerja-kerja sekolah yang terpaksa dilakukan. Jadi bersama saya pada malam ini di talian Skype sekarang, Encik Anwar Ahmad, seorang pengkaji pendidikan kita dari Pusat Kajian Pendidikan dan juga Kesejahteraan Komuniti Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Encik Anwar. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Haji. Encik Anwar, secara umumnya sudah hampir 1 bulan ini, di mana status pembelajaran anak-anak kita, Encik Anwar? Okey, terima kasih Tuan Haji. Yang pertamanya, mungkin kita kena memahami bahawa senario COVID-19 ini adalah satu senario yang baru. Yang mungkin tidak ada pengalaman kita sebelum ini sehingga menyebabkan seluruh negara terpaksa melakukan PKP. Jadi ini pengalaman baru pada kita dan tentulah dia memberi kesan kepada sistem pendidikan ataupun sistem persekolahan di negara kita. Yang pertama sekali kita harus memahami bahawa apabila kerajaan melalui Majlis Keselamatan Negara telah menutup ataupun telah mengarahkan supaya dilaksanakan PKP, jadi sistem persekolahan ditutup. Jadi status formal kepada sistem persekolahan itu sudah ditiadakan. Jadi yang tinggal sekarang adalah satu sistem yang kita kenali dalam sistem pendidikan ini adalah informal education. Baik. Ada perbezaan yang besar antara formal education dengan informal ini. Di mana kalau formal itu istilah wajib banyak digunakan lah. Kehadiran ke sekolah wajib, pembelajaran wajib, guru harus melakukan semua, mengikut jadual dan sebagainya. Tapi informal ini ada perbezaannya, di mana ada keperluan untuk guru-guru mempunyai kerelaan untuk melaksanakannya dan ada kerelaan di mana pelajar untuk melakukan pembelajaran dan kita tidak boleh melaksanakan secara wajib kerana ada banyak faktor yang kita boleh bincangkan nanti. Tapi yang penting tu kita kena sedar kita berada dalam keadaan informal education. Walaupun pendidikan itu sesuatu yang bersifat formal sebenarnya. Tapi dalam keadaan PKP, dia sudah menjadi informal. Bila kita sudah menjadi informal, kita berhadapan dengan beberapa isu. Misalnya yang paling ketara lah yang selalu disebut oleh para guru dan juga ibu bapa adalah kita berhadapan dengan masalah akses internet. Misalnya. Jadi kalau kita boleh bayangkan kalau pelajar yang tidak boleh akses pada internet, seolah-olahnya mereka tidak ada peluang untuk belajar kalau dia menjadi formal. Betul. Jadi kita kena harus mengambil kira soal keupayaan pelajar, akses internet. Walaupun dalam statistik negara dikatakan bahawa hampir 90% daripada kawasan di negara kita ini sudah diliputi oleh internet. Tapi kualiti internet menjadi isu. Itu saya ingat semua rakyat memahami kata itu. Apatah lagi dalam keadaan PKP ini dia punya volume itu meningkat. Kemudian dari segi kemampuan ibu bapa untuk menyediakan prasarana untuk menggunakan untuk melaksanakan pembelajaran, laptop dan sebagainya. Jadi dalam keadaan yang tergesa-gesa di mana COVID-19 ini berlaku, ibu bapa tidak bersedia. Saya ingat guru ada yang ada kemahiran tapi ada juga guru yang tidak ada kemahiran.
Kita juga prasarana dan infrastruktur internet juga tidak begitu memuaskan lagi. Walaupun kita 90%, tapi kualiti akses itu masih menjadi isu. Tidak stabil dan sebagainya. Kalau Jadi, itu, okey, teruskan Cik Anwar. Jadi kalau kita merasakan bahawa dia menjadi satu pendidikan yang formal, dia akan menafikan hak banyak pihak, terutamanya pelajar-pelajar yang tidak mampu, pelajar-pelajar yang di kawasan pedalaman, pelajar-pelajar yang tidak ada akses pada internet, dan ini akan menjadi satu isu yang besar dalam sistem pendidikan kita. Sebab itu pada saya, info education ini mesti dilakukan. Bukan kita bermaksud pendidikan itu kena dihentikan bila PKP dimulakan. Ya. Pendidikan mesti diteruskan. Saya selalu sebut pada rakan-rakan, walaupun persekolahan ditamatkan, pendidikan mesti diteruskan. Tapi bentuknya dan caranya itu berubah mengikut keadaan dan kemampuan kita. Okey. Jika itu realitinya, maksudnya apa pun yang kita lihat melalui dokumen, banyak perkara yang sebenarnya tidak berada di landasan yang tepat untuk dilaksanakan sepenuhnya. Kalau itu argumen yang dibawakan oleh Cik Anwar. Tetapi nak ataupun tidak, apabila kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, new norma adalah suatu perkara yang perlu kita adap ataupun suatu perkara yang perlu kita laksanakan sekarang. Menjelang pasca COVID-19, apa new normal baru yang perlu kita laksanakan sekarang untuk memastikan pendidikan kita tidak tergadai ataupun tidak terhenti dan tidak menjadi kataupun anak-anak kita akan terbiar? Cik Anwar. Ya betul. Ya betul. Kita kena insaflah bahawa pendidikan ni adalah masa depan negara kita. Anak-anak kita kena mendapat pendidikan yang terbaik. Kita sedang menghadapan COVID-19. Jadi semua gerak kerja kita sekarang ni tertumpu kepada membendung dan mengurangkan, malah menghapuskan COVID-19 di negara kita. Jadi soal pendidikan ini buat masa sekarang bukanlah soal yang keutamaan lah. Tapi itu tidak bermaksud tidak penting. Dia penting. Kita kena rancang. Baik, sebab itu saya menyebut soal new normal dalam pendidikan. Apa yang akan berlaku adalah mesti akan banyak berubah dalam sisi persekolahan yang akan datang. Social distancing, penjarakan sosial akan dianggap sebagai sesuatu yang penting. Pendidikan kesihatan akan menjadi lebih penting, lebih diberi keutamaan. ICT, pembelajaran atas talian akan menjadi sebahagian daripada proses pembelajaran harian anak-anak. Dan ini semua harus dilihat sebagai perkara-perkara yang sebelum ini mungkin kita sudah lihat. Tetapi kita tidak memberi perhatian yang secukupnya. Jadi hari yang ke depan ini, new normal dalam sistem pendidikan, banyak perkara-perkara ini akan berubah dan kita kena bersedia. Okay. Sebab itu saya sangat berharaplah pada Kementerian Pelajaran dalam keadaan kita berhadapan COVID-19 ini, wacana-wacana tentang new normal ini harus digerakkan. Dikumpulkan, kita boleh mengadakan webinar, secara atas talian, seminar, untuk melihat apakah perkara-perkara yang perlu dibuat persediaan dalam kita nak menghadapi new normal dalam ruang pendidikan ini. Tentang keupayaan kita untuk melaksanakan pemberitaan bentuk baru, kurikulum apakah yang lebih relevan untuk kita teruskan. Adakah misalnya hari ini kita tahu pengangguran akan meningkat disebabkan oleh banyak keadaan yang tidak stabil. Ya. Apakah pendidikan kita bersedia untuk berhadapan untuk menyelesaikan ataupun mengurangkan isu pengangguran dengan kita dalam bentuk yang baru. Jadi ini semua perkara-perkara harus diwacanakan. Kita punya masa yang pendek sebenarnya untuk berhadapan dengan new normal ini. Dan jika kita tidak bersedia, saya rasa kita akan sekali lagi berhadapan dengan masalah untuk membangunkan negara kita pasca COVID-19. Kita masih dan sangat memerlukan sebuah kementerian di tingkat pusat untuk melaksanakan agenda pendidikan negara. Tetapi ada ruang-ruang di mana kita kena empower, memperkasakan di peringkat sekolah. Ya. Itu misalnya soal pengajaran pembelajaran. Misalnya COVID-19 ini, pada saya kementerian perlu memperkasakan kepimpinan sekolah, guru untuk memikir dan memutuskan apakah cara terbaik untuk melaksanakan pembelajaran atas talian. Kita kena melihat bahawa ada pelajar di kawasan luar bandar, ada kawasan pedalaman. Pedalaman ada pedalaman 1, pedalaman 2, pedalaman 3.
Kalau pendalaman 2 dan 3 tu saya ingat akses internetnya hampir tidak ada. Ya, zero. Zero. Jadi kita kena bagi ruang untuk, maksudnya Kementerian Pelajaran kena bagi ruang kepada pihak sekolah untuk berani membuat keputusan apa yang terbaik untuk pelajar-pelajar di sekolah mereka. Saya ingat ini masa yang terbaik untuk kita melaksanakan pusat sebahagian daripada perkara-perkara yang kita lihat boleh dilakukan di peringkat sekolah ataupun peringkat daerah. Saya rasa akan disambut dengan baik oleh sekolah, oleh ibu bapa dan sebagainya, sebab ibu bapa dan sekolah memahami keperluan anak-anak mereka di peringkat paling asas ataupun di lapangan. Yang keduanya, sistem pendidikan kita sebenarnya sudah begitu baik. Kita ada ramai guru-guru yang saya anggap sudah pakar dalam berbagai bidang. Ada guru yang ramai yang sudah ada PhD misalnya, yang sudah ada berbagai latihan dan kemahiran, yang sebenarnya mereka boleh diperkasakan untuk menjadi pakar setempat di kawasan komuniti mereka. Betul, saya setuju. Kita yang nak minta penjelasan lebih lanjut, Cik Anwar, bagaimana kita perlu dalam era new normal ini untuk kita unlocking kekuatan dan juga peranan educators ataupun para guru kita. Kerana kalau kita terlepas peluang ini, kita akan menjadi rutin semula. Malah definisi pembelajaran atas talian itu pun nampaknya saya lihat ada perbezaan. Ada misalnya guru-guru yang merekodkan atau merakamkan pengajaran dia, kemudian dikongsi dengan pelajar. Itu atas talian juga. Tapi ada guru yang menggunakan berbagai aplikasi yang lebih canggih untuk melakukan pembelajaran. Jadi mengapa tidak, misalnya dari aspek pedagoginya, guru-guru dibenarkan untuk mengkongsi kemahiran-kemahiran mereka untuk digunakan bukan hanya di sekolah mereka, tapi juga di sekolah-sekolah yang berdekatan. Malah kalau guru yang hebat, yang baik, kita harap mereka dapat kongsikan kaedah-kaedah pengajaran mereka dengan pelajar di seluruh negara. Ya, itu keputusan yang boleh dibuat di peringkat sekolah. Saya ingat komponen pedagogi, amalan pembelajaran, amalan pengajaran ini kita kena lepaskan kepada pihak sekolah. Kita kena bina rutin baru bahawa orang yang paling memahami apa yang terbaik dalam proses pengajaran pembelajaran di sekolah adalah guru-guru di sekolah. Mereka lebih kenal siapa pelajar mereka, kemampuan pelajar mereka, keupayaan komuniti mereka dan sebagainya. Betul. Jadi kalau kita selaraskan, standardkan di peringkat kebangsaan, ini akan menyebabkan ada kumpulan yang tertinggal. Tapi ada juga kumpulan yang misalnya kalau di kawasan bandar besar, yang seperti mereka berada di belakang. Sebab mereka sebenarnya di hadapan. Tapi bila kita standardkan ataupun seragamkan, maka dia akan menyebabkan yang pandai itu terpaksa menunggu, yang lemah itu terpaksa mengejar. Jadi saya ingat kita kena mula berfikir di luar daripada kebiasaan. KPM kena membuka new normal ini kepada proses-proses yang baru. COVID-19 mengajar kita bukan saja soal menjaga kesihatan, tetapi juga melihat bagaimana proses pengajaran dan pembelajaran, pendidikan dan sebagainya itu harus melalui proses-proses yang baru. Adakah wajar, ini juga keluhan di kalangan pelajar, termasuk anak saya juga yang akan menduduki peperiksaan besar tahun ini, begitu juga ibu bapa dan juga para guru. Adakah wajar peperiksaan besar yang akan berlangsung pada tahun ini, UPSR-nya, PT3, SPM dan juga STPM-nya, wajar dilaksanakan pada tahun ini? Okey. Kalau peperiksaan yang peringkat sekolah, peringkat daerah itu saya ingat kita boleh tangguhkan dululah. Kan? Tapi untuk perusahaan besar, saya rasa kita kena anjakkan ke mungkin akhir tahun ini ataupun awal tahun depan. Itu pandangan saya lah. Sebab kita kena berlaku adil kepada pelajar-pelajar yang sudah bersedia untuk mengambil peperiksaan. Dan kita juga kena berlaku adil kepada mereka untuk bersedia sampai peperiksaan. Tapi ini semua sangat bergantung kepada keadaan kehidupan kita pada beberapa masa yang akan datang ini. Kena mengikut jugalah apa yang MKN dan juga Kementerian Kesihatan punya arahan. Ya. Jadi pada saya kalau semuanya sudah baik, kembali biasa, maka kita kena merancanglah peperiksaan itu dibuat sama ada di akhir tahun ini ataupun di awal tahun hadapan. Okey, terima kasih Cik Anwar Ahmad dari Pusat Kajian Pendidikan dan juga Kesejahteraan Komuniti Universiti Kebangsaan Malaysia.
kita akan terus berbincang bagaimana pendidikan dapat diteruskan ketika PKP MCO ini dan juga kita akan mendengar pandangan-pandangan pemegang taruh. Lepas ini kita akan mendengar pandangan seorang guru dan juga pakar-pakar pendidikan yang berada di seluruh dunia. Jadi bersama saya di talian Skype sekarang saudari Cheryl N. Fernando, seorang guru dan juga Global School Leaders Malaysia. Dari respon rakan-rakan melalui percakapan melalui telefon ataupun melalui WhatsApp ataupun apa juga komen yang diberikan oleh para guru, para pentadbir sekolah, para warga pendidikan dan termasuk pelajar dan anak-anak sendiri, apa sebenarnya yang mereka gusarkan ketika waktu PKP ini dalam melaksanakan pendidikan ataupun meneruskan pembelajaran? Saya banyak bercakap dengan pentadbir sekolah dan minggu lepas pun kami bercakap dengan lebih 100 pentadbir sekolah dan apa yang mereka gusar is akses kepada pendidikan. So pelajar-pelajar, the digital divide semakin besar. Yeah. So pelajar-pelajar dari keluarga B40 yang tiada akses whether device ataupun data, mereka yang menghadapi kesusahan sekarang. So guru-guru walaupun mereka cuba, sangat susah untuk reach out to this community, terutamanya apabila mereka tiada akses. So I think akses tu is satu perkara yang sangat besar sekarang. So sebelum ni kalau sekolah, kalau B40 ke M40, semua orang pergi sekolah. Tapi sekarang, if you have access to good technology, you boleh dapat pendidikan. If you don't have access, you tak boleh dapat. So guru pun dan pentadbir sekolah tengah fikir apa cara terbaik untuk tolong community ini, terutamanya the B40. Okey, untuk kita berhadapan dengan situasi PKP ataupun MCO ketika ini, kerana masa terus berjalan, nak ataupun tidak sudah memasuki bulan pertama ataupun minggu keempat PKP. Jadi untuk mengisi minggu seterusnya yang sepatutnya dilakukan oleh pentadbir sekolah, para guru dan juga anak-anak, apa yang boleh kita tolong mereka ketika ini? Kerana mereka mahukan jawapan, mereka mahukan kepastian, tetapi tiada kepastian yang diberikan di peringkat tertinggi, terutamanya dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Tetapi kita ingin memberikan satu kelegaan sekurang-kurangnya. Pengalaman Cheryl dalam bidang ini begitu lama. Cheryl juga melihat respon negara-negara lain kepada rakyat mereka, kepada pelajar mereka, kepada anak-anak mereka ketika lockdown ini. Pandangan Cheryl? Saya baru baca tadi in Nigeria apa mereka buat. Mereka record lesson plan dan mereka masuk dalam radio. So student semua, the whole country boleh dengar the lesson. Kalau kita tengok di New Zealand, sebelum lockdown, mereka dah pastikan semua pelajar mendapat akses kepada device and bahan bantuan mengajar. Yeah. So di Malaysia, one of the samples, seorang guru berkongsi dengan saya, 70% daripada pelajar di sekolah dia B40. Jadi apa dia buat, dia berhubung dengan pelajar-pelajar ini melalui Telegram. Dia set up channel di Telegram and dia berhubung dengan pelajar, menghantar kerja rumah sebab Telegram doesn't use a lot of data. So ini adalah salah satu cara. The other thing is kesihatan mental pelajar. Yeah. Sebab sebelum ni mereka bebas boleh keluar. Sekarang kita tak tahu keadaan di rumah mereka, mungkin sempit, not very comfortable. So apa seorang guru buat, dia set up Instagram account and Telegram account untuk e-counselling. So dia suruh pelajar-pelajar reach out to them. So kita tengok small effort daripada cikgu-cikgu kita, tetapi we still need a national narrative. Something from the top to really drive this, especially untuk pelajar-pelajar yang tidak mempunyai akses.
I think one of the good examples can be kerjasama dengan corporate. Ya. So, kita tengok ada pihak YTL yang menyediakan device dan data. So mungkin KPM boleh bekerjasama dengan badan-badan corporate untuk pastikan at least setiap keluarga ada device dan data yang mencukupi untuk online learning. Jadi keperluan untuk setiap pemegang taruh ataupun kelompok-kelompok pendidikan ini, sama ada anak-anak dan guru kita, berbeza sama sekali. Mungkin di Petaling Jaya kehendaknya berbeza, di Lembah Pantai mungkin keperluannya berbeza, di Tawau, Lilahat, Datu mungkin lebih berkaitan dengan akses kepada internet, data dan sebagainya. Begitu juga mungkin di Ranau, langsung mereka tidak dapat apa-apa pun, mungkin boleh hanya melalui, mungkin sama seperti di Nigeria, melalui radio ataupun melalui televisyen. Itu yang diusahakan oleh Kementerian Pendidikan sekarang. TV pendidikan diletakkan semula di dalam talian sekarang ataupun melalui TV nasional. Jadi maksudnya keperluan berbeza-beza. Ini satu cabaran besar, Cheryl. Setakat ni dengan guru-guru yang saya bercakap, mereka cuba identify keluarga yang memerlukan bantuan dari segi akses kepada data and devices, dan mereka cuba reach out kepada companies. Tetapi I think a lot of our efforts, kita memang fokus kepada frontliners juga, tapi it would be great if big organization, terutamanya telco, boleh bekerjasama dengan KPM untuk pastikan setiap keluarga ada device dengan ada data. Saya melalui website dan Instagram KPM, mereka ada sediakan small nasihat bagaimana untuk menggunakan Google Classroom. Selain itu, NGO saya juga kita menyediakan virtual learning sessions untuk pentadbir sekolah, untuk guru-guru, untuk membantu mereka. So saya rasa ada sedikit effort, tapi if PKP is going to extend, kita perlukan really memperhebatkan lagi effort kita untuk ni. And then NGOs also, kita kena reach out kepada KPM and offer our services, especially dalam masa in a time like this. Also, I think the danger dengan mengatakan kita perlu satu policy yang a blanket policy is seperti yang kita kata tadi, different needs. Setiap community ada keperluan yang berbeza. Like you said, right, in Tawau berbeza, in Lembah Pantai berbeza. So I think kalau MOE says wajib semua lakukan e-learning, it's not fair. Sebab kita tahu akses berlainan. So the empowerment part is the best part. Kalau sekolah itu rasa this is the best, menggunakan Telegram adalah yang paling bagus untuk sekolah saya, they should be empowered to do that. So blanket policies untuk masa ini, I don't think it will work. It's empowerment and it's leadership from school leadership, from school leaders yang akan berjaya. I think if anything, crisis ini telah mengajar kita yang kita perlu empower our teachers. Sekarang ni mereka at home, all the teachers at home, pelajar semua at home. So the teacher bergantung kepada all apa saja yang mereka ada, apa yang mereka telah belajar, inisiatif mereka sendiri untuk membantu pelajar. Sekarang ni tiada apa-apa dari KPM or PPD or JPN. So it all depends on the teacher. So now more than ever, I hope that ini adalah satu pengajaran kepada kita that we need to empower our teachers and we need to provide our teachers dengan training, dengan leadership yang sesuai untuk membantu mereka menghadapi krisis sebegini if it happens again in the future. So I think this is a very good lesson. Selain itu, this also teaches us that kita kena memperkukuhkan lagi e-learning di negara kita. Before this, kita banyak fokus kepada traditional learning. So apabila tiba-tiba ada krisis sebegini, guru-guru yang tidak pernah membuat e-learning terpaksa belajar dalam masa 24 jam, like nak buat apa, site apa, bagaimana nak create Google Classroom. Jadi this shows us how important e-learning is. So I hope that after this crisis, after semua dah reda,
kita fokus lebih banyak kepada e-learning because we know that this can also be satu option yang bagus untuk pelajar-pelajar kita. Akhir sekali, mungkin Cheryl, dalam era krisis, pastinya ini juga satu peluang ataupun ruang untuk kita melihat silibus pendidikan kita, pedagogi pendidikan kita. Kerana nak ataupun tidak, anak-anak kita, para guru kita perlu bangkit, perlu ada resilience dan juga adaptability yang tinggi untuk menyesuaikan pasca ataupun mungkin pandemik ini akan berlangsung lebih lama. Jadi bagaimana kita perlu ada survival ataupun skills kepada anak-anak kita dan juga mental health yang bagus untuk berhadapan dengan situasi ini. Yeah. I think one of the things yang kita boleh lakukan, and saya tengok banyak cikgu talking about this, is curriculum kita overcrowded. Yeah. Kita ada banyak subjek, kita ada too many things to learn. Tetapi dalam masa krisis ini, kita realize actually apa yang penting. We want our kids to dapat math skills, English skills, BM. Itu yang the very important things yang kita nak. Science, and then your science stream, physics, chemistry, and math. So I think this is a lesson that we really need to zoom down and focus on what is important. Apa yang kita betul-betul perlu ajar anak kita. What are the skills that we want them to learn. So the overcrowded curriculum, it cannot work in a time of crisis. So mungkin ini adalah masa untuk make our curriculum lean and make it very simple and easy for our students. Yeah, so we don't need 13 subjects, 14 subjects. Apa yang penting? What can we pull out? What is very important for our students? That is the key in this crisis, I think. We are all learning. Kita semua tengah belajar pada masa ini. Whether you're a teacher, pentadbir sekolah, sebab dunia tak pernah melihat krisis sebegini. Especially we have never experienced this. So go easy on yourself. Jangan pressure yourself so much. Do what you can, tapi pastikan we reach out to all our students, terutamanya pelajar-pelajar yang lost, and the least. Yeah, that's the most important thing, I think. Okey, pesanan yang begitu berharga dari Cheryl. Sekian saja agenda Wani malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, terima kasih.